Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita lagi kesempatan, kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat masa, nikmat kesihatan, hingga Allah panjangkan usia kita, dan Alhamdulillah kita telah pun memasuki bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati akan kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan yang kami rindui untuk kami melaksanakan ibadat. Jadi antara kelebihan bulan Ramadan ini, baginda Rasulullah SAW banyak berpuasa pada bulan, antara kelebihan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mana Nabi banyak berpuasa. Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban dan tingkatkan ibadat kita pada bulan Sya'ban. Jadi di kesempatan yang kita sedang lalui, yang ujian yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, maknanya serata dunia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita sedang tahu isu yang terkait dengan virus COVID-19 sedang berleluasa. Jadi sama-sama kita manfaatkan diri kita. Saya akan kongsikan, dan perkongsian ini tidak lain dan tidak bukan khususnya untuk diri saya, dan saya cuba kongsikan bersama dengan orang-orang yang saya sayang, antaranya keluarga saya, keluarga yang terdekat, sahabat-sahabat, mereka-mereka yang sentiasa bersama-sama dengan saya, dan mudah-mudahan kita akan peroleh manfaat bersama. Jadi di kesempatan masa yang diberikan ini, mari kita sama-sama cuba mendekatkan diri kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena dekatkan diri kita dengan baginda Rasulullah SAW? Kenapa kena mengutamakan baginda Rasulullah SAW melebihi daripada segala-galanya? Sebab itu saya sarankan kepada ketua-ketua keluarga, iaitu para suami ataupun mereka yang belum berkahwin, wanita maupun laki-laki, kalau boleh wajibkan di setiap rumah ada buku-buku yang terkait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dah ada buku tu, baca. Bila baca, cuba kenal. Akan tetapi tidaklah hanya sekadar membaca, maka wajib ke atas kita untuk menuntut ilmu. Sebab kita tak nak apa yang kita baca dan kita tak faham, dan kita cuba fahamkan mengikut landasan kita. Sebenarnya itu salah. Maknanya setiap ilmu itu wajib dengan berguru. Antara kitab yang saya sarankan untuk dibaca dan untuk kita pelajari adalah kitab ni, Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini diterangkan banyak bab tentang hal-hal yang terkait dengan pujian Allah terhadap Nabi Muhammad, sikap lemah lembut dan kebaikan Nabi Muhammad, sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap keagungan nilai baginda Rasulullah SAW, dan ada di antaranya bab kedudukan istimewa baginda Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam kitab ini karangan Al-Imam Qadhi Al-Iyad hafizallahu taala radhiyallahu anhu, karangan kitab Imam Qadhi Al-Iyad. Mudah-mudahan Allah berkati penulisannya, karangannya, dan Allah angkat darjat Al-Imam Qadhi Al-Iyad ini, seorang ulama yang arif, wali min awliyaillah. Dia menterjemahkan kecintaannya terhadap baginda Rasulullah SAW dengan mengarang kitab ini. Maknanya dia terjemahkan kecintaannya dengan menulis kitab ini. Maknanya kerinduannya cukup luar biasa. Jadi untuk kita menceritakan tentang kerinduan baginda Rasulullah SAW terhadap umatnya,
kita tidak akan mampu untuk membalas. Bahkan kalau dihitung kerinduan Nabi Muhammad terhadap satu orang umat Nabi Muhammad dan ditimbangkan dengan kerinduan keseluruhan umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Maknanya kalau ditimbang kerinduan Nabi Muhammad terhadap satu saja orang umat Nabi Muhammad dengan kerinduan keseluruhan umat Nabi Muhammad terhadap Nabi Muhammad, nescaya timbangan kerinduan Nabi Muhammad terhadap satu orang umat Nabi Muhammad lebih berat. Maknanya kalau diukur kerinduan Nabi Muhammad terhadap seorang saja, maknanya kalau Nabi Muhammad rindukan kepada saya, timbangan itu lebih berat berbanding dengan keseluruhan umat Nabi Muhammad merindukan Nabi Muhammad. Maknanya kita kena ambil berat tentang hal-hal yang terkait dengan pengorbanan, kerinduan, kecintaan Nabi Muhammad terhadap umatnya. Dan saya juga akan cuba kongsikan apa saranan yang kita kena buat di samping apa yang berlaku sekarang, isu yang terkait dengan COVID-19. Kemudian dah diarahkan oleh kita punya Perdana Menteri yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin agar supaya tidak keluar daripada rumah. Dan apabila kita duduk di rumah, apa saranan yang kita kena buat? Baik, insya-Allah kita akan kongsikan sedikit apa yang ditulis oleh pengarang kitab tentang hal-hal yang terkait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini disebutkan Sayyidina Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan dikurniakan kelebihan. Maknanya setiap manusia yang Allah ciptakan ini, Allah kurniakan kelebihan. Setiap manusia mempunyai kelebihan. Manusia juga mempunyai kelemahan, terutamanya dalam mentaati suruhan Allah Subhanahu wa taala. Justeru Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada jenis manusia itu sendiri dengan dibekalkan sifat belas kasihan dan kasih sayang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan untuk menyebarkan Islam dan kebenaran. Barang siapa yang mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diredai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Maksudnya, sesiapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, semua umat aku akan masuk ke dalam syurga kecuali mereka yang tak nak. Semua umat aku akan masuk ke dalam syurga kecuali mereka yang tak nak masuk syurga. Kemudian ditanya oleh sahabat, siapa mereka yang tidak mahu masuk ke dalam syurga wahai Rasulullah? Baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk ke dalam syurga, dan barang siapa yang tidak ikut kepada aku, maka dialah yang tidak mahu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila tak mahu masuk dalam syurga Allah, maknanya dia akan ditempatkan ke dalam neraka Allah, wal iyadu billah min dzalik. Jadi kesimpulan daripada apa yang dikongsikan oleh pengarang kitab dan apa yang disabdakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang betapa pentingnya kita untuk mentaati apa saja yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Boleh tak kita cinta Rasulullah SAW melampaui batas? Boleh. Kita boleh mencintai Rasulullah SAW melebihi daripada segala-galanya. Kerana apa? Nabi sudah mencintai, merindui umatnya. Siapa umatnya? Kita,
melebihi daripada segala-galanya. Bahkan Nabi merindukan kita sebelum kita diciptakan, sebelum kita lahir, sebelum kita wujud. Nabi dah sebut banyak kisah-kisah yang terkait dengan kerinduan baginda Rasulullah SAW. Banyak kisah-kisah yang Nabi gambarkan betapa cintanya Nabi terhadap umatnya, khususnya umatnya yang tidak dapat melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, di samping ujian yang melanda, ujian yang sedang kita lalui, ujian yang sedang kita hadapi pada hari ini, nasihat saya untuk mereka-mereka yang berada di luar sana agar sentiasa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara arahan ataupun seruan ataupun perintah baginda Rasulullah SAW adalah apabila mafhum daripada hadis, apabila datang kepada kamu akan satu wabak. Maknanya jika telah datang ataupun jika kalian mengetahui di tempat lain ataupun di luar daripada daerah kalian berlakunya satu wabak, maka kalian jangan pergi ke situ. Maknanya Nabi melarang bagi sesiapa pun yang mengetahui kalau adanya berlakunya wabak di satu tempat, jangan pergi di situ. Dan kalau jika wabak itu berlaku pada tempat kalian, wilayah kalian, maka jangan keluar. Maknanya jangan keluar daripada rumah ataupun jangan menyebarkan ataupun menjadi penyebab wabak itu tersebar. Maknanya Nabi melarang sekeras-kerasnya untuk kita keluar rumah ataupun pergi ke tempat-tempat yang adanya kesan-kesan yang boleh boleh menyebarkan wabak-wabak virus itu. Jadi di kesempatan kita berada di rumah, di kesempatan kita berada bersama dengan keluarga kita, apa yang kita kena buat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kita kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Allah berikan kita ujian, Allah berikan kita juga rahmat. Bagi orang yang beriman, bila ditimpa akan ujian itu akan diambil untuk ditambahkan lagi hidayah. Itulah rahmat yang orang itu dapat. Bagi orang-orang yang menganggap ujian ini membebankan, maknanya dia ni terhalang daripada hidayah dan terhalang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang datang pada hari ini adalah untuk kita menginsafi diri kita, untuk kita sentiasa muhasabah diri kita, dan kita kena yakin bahawa Allah akan menyembuhkan, Allah akan mengangkat, Allah akan menutup segala wabak-wabak ataupun bencana ataupun ujian ataupun musibah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan kita sentiasa menunjuk jari kepada orang lain. Ada yang kata Allah berikan ujian ini, Allah berikan bala ini sebabkan fulan itu yang pergi menunaikan umrah dalam keadaan sepatutnya dia laki-laki, mengubahkan jantina jadi perempuan. Ada yang memberikan macam-macam tomahan yang diberikan, dan ini adalah salah. Sebenarnya Allah memberikan ujian ini adalah untuk kita sentiasa muhasabah diri kita. Tanya pada diri kita, bagaimana aku dengan Rasulullah? Bagaimana aku dengan Allah? Bagaimana hubungan aku ni sebagai ketua keluarga mendidik isteri aku dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah? Bagaimana aku mendidik anak-anak aku ini kenal akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu kita tidak ambil, kalau itu manfaat, kalau masa yang Allah berikan kepada kita bersama dengan keluarga kita, kita tak manfaatkan, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan apa-apa faedah, bahkan boleh mendatangkan kemudaratan, bahkan mungkin boleh datangkan lebih kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya contoh sibuk dengan hal-hal yang mendatangkan kemaksiatan, contohnya menyebarkan perkara-perkara yang fitnah, menyebarkan video-video yang boleh mendedahkan beberapa hal yang terkait dengan aurat, terkait dengan maruah diri sendiri dan sebagainya. Ini semua jauh daripada pandangan rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di kesempatan yang Allah berikan kepada kita hari ini, mari sama-sama kita muhasabah diri kita. Mari kita muhasabah diri kita. Kita ikhtiar, wajib kita ikhtiar. Kita pergi pakai mask, pakai sanitizer, jaga kesihatan kita mengikut garis panduan yang diberitahu oleh jabatan ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia. Wajib kita ikut. Dan bagi mereka yang masih tidak patuhi dan tidak mengikut akan perintah yang Nabi sabdakan, dan ianya berdosa. Maknanya kalau kita dah diarahkan supaya tidak keluar daripada rumah, melainkan keluar atas beberapa faktor untuk kepribadian, kepentingan keluarga kita, membeli barang dan sebagainya, keperluan harian, kita boleh keluar. Selain daripada itu, kalau kita masih lagi bersiar-siar keluar dan ambil benda ni sebagai perkara yang mudah, maknanya kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala dan berdosa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikhtiar semaksimum, akan tetapi jangan lupa ubat kita sebenarnya Allah dah bagi tahu dah. Ni ubat kita sebenarnya, Al-Quranul Karim. Cuba duduk dengan keluarga, baca Al-Quran, dekatkan diri dengan Al-Quran, dekatkan diri dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhasabah diri kita. Hari ini kita tengok tanya balik pada diri kita. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Muslim yang sejahtera adalah Muslim yang sentiasa menjaga mulut, lisan dan tangannya. Muslim yang sejahtera adalah Muslim yang menjaga mulut ataupun lisan dan tangannya, ataupun Muslim yang tidak memudaratkan kepada Muslim yang lain dengan menggunakan lisan dan tangannya. Hari ini Allah tunjuk hanya dengan ujian yang Allah berikan. Asbab tercemarnya COVID-19 ni adalah berpunca daripada apa? Banyak daripada sentuhan dan juga banyak daripada bekas-bekas yang terkait dengan lisan. Nabi dah ingatkan kita 1400 tahun yang dulu supaya jaga dua perkara ini. Tapi kita tak jaga, kita masih mencabar Allah, kita sombong kepada Allah, kita lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ego pada diri kita, kita rasa diri kita ni hebat, kita rasa kita berpangkat, kita rasa darjat kita tinggi, kita rasa kita berkuasa, kita rasa kita hebat. Allah berikan kita satu petunjuk, dan mudah-mudahan petunjuk yang Allah berikan pada kali ini, pada hari ini, menjadi sandaran buat diri kita untuk kita mendapat hidayah dan inayah, pandangan yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita sering muhasabah diri kita. Hari ini kita duduk di rumah. Ada yang kata boring, tak tahu nak buat apa. Masa berjalan dengan terlalu lama, nak tunggu 20 hari lagi. Apa yang kita nak buat dan sebagainya. Cuba kita renungkan balik. Sebelum ini Allah bagi kita masa. Kita bekerja daripada pagi sampai petang. Adakah kita amanah dengan masa? Kita bekerja tu, adakah kita amanah dengan masa yang dipertanggungjawabkan? Adakah kita amanah dengan kerja kita? Adakah kita amanah dengan Allah? Adakah kita amanah dengan Rasulullah? Adakah kita amanah dengan majikan kita? Adakah kita amanah dengan gaji yang kita dapat? Tanya pada diri kita. Pada hari ini Allah tunjukkan kekuasaan Allah. Semua satu dunia merasai, satu dunia wajib menginsafi, dan satu dunia wajib mengambil apa yang berlaku ini sebagai iktibar. Supaya apa? Supaya mendorong diri kita agar lebih dekat dengan Allah, agar lebih dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hitung diri kita. Tanya diri kita pada hari ini, bagaimana hal kita dengan Allah? Bagaimana hal kita dengan Rasulullah? Adakah kita dah didik anak kita dengan Al-Quran? Tanya pada anak-anak kita, antara Maghrib dengan Isyak, duduk tanya rukun Islam, tanya rukun iman, tanya 25 Rasul, tanya hal-hal terkait dengan Rasulullah, tanya siapa nama Rasulullah, tanya bila Nabi dilahirkan, Nabi lahir di mana, siapa nama ibu Nabi, siapa nama ayah Nabi. Tanya hal-hal yang terkait dengan Rasulullah SAW. Tanya berapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang terkait dengan Allah dan Rasulullah SAW. Tanya. Kalau anak kita tidak mampu menjawab, inilah masa kita untuk mengubah diri kita, untuk mendidik
mendidik ahli keluarga kita supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan masa yang Allah berikan kepada kita pada kali ini untuk kita inputkan, tanya bagaimana aku dengan Allah, bagaimana aku dengan Rasulullah, adakah aku dah didik isteri aku seperti mana yang disarankan oleh Allah dan Rasulullah SAW, adakah aku dah didik anak-anak aku, adakah mereka semua dah mengenal Rasulullah SAW, pekerjaan, sumber yang kita dapat, adakah kita ni orang yang amanah atau sekadar kita ni banyak menipu diri kita untuk kepentingan hawa nafsu kita. Jadi di kesempatan ini banyakkan menginsafi. Allah dah tunjuk bermacam-macam. Mungkin hari ini kita rasa sedih bila melihat bagaimana kota Mekah ditutup. Hari ini 100%, 100% ditutup. Tak ada siapa pun dibenarkan masuk. Hari ini kita dapat melihat, satu dunia dapat melihat kota Madinatul Munawwarah yang kita rindui, yang kita cintai, yang di dalamnya ada kekasih Allah dan kekasih kita. Adanya sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW yang berjuang dengan Rasulullah SAW untuk kenikmatan kita pada hari ini. Hari ini Nabi tak dengar salam daripada umatnya. Apakah kita tak terkesan? Apakah kita tidak merindui? Apakah perkara itu bila dah berlaku, adakah kita ambil benda tu sebagai tak ada apa-apa, tidak mendatangkan sedikit pun dalam hati kita berasa sedih, sedangkan Nabi sedang bersedih kerana tidak dapat mendengar salam daripada umatnya. Jadi ambillah sedikit, ambillah masa yang Allah berikan kepada kita ni, duduk di rumah kita, jangan sibuk dengan hal-hal keduniaan. Dan hari ini Allah uji. Kita tengok hari ini Allah tunjukkan satu dunia merasakan akan ekonomi. Bukan kata yang kaya, bukan kata yang miskin. Yang miskin memanglah dah merasakan. Yang kaya, perusahaan, usahawan, semua merasakan akan ekonomi terjejas. Kerana apa? Allah nak tunjukkan sehebat mana pun kita, sekaya mana pun kita, setinggi mana pun harta yang kita ada, setinggi Bukit Uhud, sebesar Bukit Everest ke apa ke, hari ni Allah tunjukkan baru sedikit Allah tunjukkan, Allah jatuhkan ujian buat seluruh hambanya yang leka, yang lalai, yang sombong, dan mungkin mencari rezeki bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan asbab yang Allah turunkan ini memberikan peringatan, muhasabah buat diri kita supaya mendorong diri kita agar lebih bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah SAW yang kita cintai. Kita kena ingat, baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kehidupan aku merupakan kebaikan untuk kamu, dan kematian aku juga merupakan kebaikan untuk kamu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kehidupan kau mendatangkan manfaat kebaikan untuk kami, itu kami tahu, itu kami faham. Akan tetapi setelah engkau wafat, kematian engkau dan kematian itu akan memberikan kebaikan kepada kami, itu kami kurang faham. Kami tak faham, wahai Rasulullah. Kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap amalan-amalan umatku akan sampai dulu kepadaku sebelum diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya amalan saya, amalan yang mendengar, amalan keluarga saya, ibu ayah saya, ibu ayah anda, keluarga semua umat Nabi Muhammad, seluruh amalan-amalannya akan sampai dulu kepada Rasulullah SAW sebelum sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. In wajadtu khairan, kalaulah amalan itu baik, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. In wajadtu ghairu dhalik, kalaulah amalan itu tidak baik, amalan itu perkara yang kita lakukan itu adalah perkara-perkara yang maksiat, perkara yang tidak baik, dahlah lupakan Rasulullah, tak kenal Rasulullah, tak ada sifat cinta dan rindu kepada Rasulullah, kita pula buat perkara-perkara yang melanggar perintah Allah dan Rasulullah SAW. Apa yang Nabi buat kepada kita, Nabi akan menadah tangan dan memohon keampunan. Buat siapa? Buat umatnya yang melakukan kesilapan, buat umatnya yang lalai, buat umatnya yang sombong, buat umatnya yang ingkar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya diberikan kemaafan, diberikan pengampunan. Sampai macam tu pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah dengan ujian yang Allah berikan kepada kita ni kita nak
down. Kita nak rasa macam gagal dalam kehidupan. Kita nak rasa macam dah aku dah lost dan sebagainya. Sedangkan Nabi daripada awal dia menyebarkan dakwah, dia tidak pernah mendapat kenikmatan dunia untuk dirinya. Akan tetapi Nabi lebih memikirkan kenikmatan dunia, keselesaan itu biarlah diberikan kepada umatnya, khususnya umat akhir zaman, iaitu umat yang sekarang ini, iaitu kita yang dirindui, yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, mari kita sama-sama muhasabah diri kita. Mari kita sama-sama untuk dekatkan diri kita. Kita berdoa kepada Allah, dan doa kita biarlah doa yang penuh dengan keinsafan. Kita angkat tangan. Ini saya kongsikan kaedah supaya doa kita tu biar kita merasakan betapa hinanya diri kita, supaya doa yang kita bacakan itu menginsafi buat diri kita. Kita angkat tangan. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pujilah Allah dengan nama-nama Allah. Bertawassullah dengan Asma'ul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kemudian nyatakan pada diri kita dengan sifat-sifat yang ada pada diri kita. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sombong, Ya Allah. Sesungguhnya aku ini lalai, Ya Allah. Sesungguhnya aku ini penuh dengan kehinaan, Ya Allah. Sesungguhnya aku ini penuh dengan perkara-perkara yang tak baik, Ya Allah. Ya Allah, aku menadah tangan, Ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapaku, Ya Allah. Mintalah kepada Allah, munajatlah kepada Allah, rendahkanlah sikap kita dan buang sifat sombong. Percayalah, COVID-19 ini akan pergi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi usaha kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, tingkatkan ketakwaan, jangan putus mengharap kepada Allah, dan sentiasa berdoa dan dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Dan Alhamdulillah, sekadar perkongsian, banyak teman-teman saya yang telefon saya yang menangis, ada yang sedih, dan saya juga turut merasa seronok apabila mendengar. Ada yang telefon saya, Ustaz, bila dikongsikan tentang grup untuk khatam, saya ada buat grup untuk bacaan, siapa yang nak buat khatam, satu orang satu juzuk. Bila dia baca tu dia menangis. Dia kata, Ustaz, saya malu sebenarnya, umur dah dekat 40 tapi tak boleh mengaji Al-Quran, dan sekarang ni saya dalam proses nak belajar untuk dekatkan diri saya dengan Al-Quran. Setidak-tidaknya dia mengambil